Kita dengan hadis yang ke-166. Daripada hadis kita menggunakan kitab La Tahqiranna Minal Ma'rufi Syai'a. Dalam kitab ni tuan-tuan dia kumpul hadis-hadis tarhib, galakkan untuk buat benda baik. Ada kepelbagaian galakkan kebaikan yang kita kena buat dalam Ramadan khususnya dan juga sampai bila-bila. Yang penting nombor satu kena ada ilmu. Itu ada tabung soalan diedarkan. Kalau tuan-tuan ada soalan boleh tulis, nanti di akhir saya akan jawab soalan. Tulis ya, tak kena bayar pun, free. Tulis soalan. Bahkan Nabi kata dalam satu hadis, orang yang tanya soalan dapat pahala empat golongan. Dia banyak mana Tuhan bagi pahala pada guru yang mengajar, Tuhan bagi kat dia. Banyak mana Tuhan bagi dia dapat pahala pasal tanya satu dah. Lepas tu dia dapat pahala banyak mana yang tu guru tu jawab, yang tu pun dia dapat. Oh, kemas. Untung jadi apa? Orang tanya soalan daripada jadi guru. Pahala lagi besar. Kan? Dan dia dapat pahala orang yang mendengar ilmu, dan dia dapat pahala orang menuntut ilmu. Sebab tu rukun untuk jadi penuntut ilmu mesti kena ada guru, kena ada kitab, kena ada pen, kena ada soalan. Ni baru jadi anak murid, baru betul-betul mengaji. Kalau tidak kita tak ada telinga yalah kan. Syarat dah insya-Allah. Sebab tu kita sediakan buku pada tuan-tuan supaya boleh jadikan sebagai panduan. Ada soalan tulis ataupun tuan-tuan tanya yang angkat tangan, tak ada masalah. Kan? Yang mana saya boleh jawab, saya jawab. Kita boleh kongsi. Nanti jawapan tu tuan-tuan bukan tuan-tuan je dengar. Ni adik kita ni duduk rakam. Benda ni masuk dalam YouTube. Jadi orang ramai yang kadang-kadang soalan tu ada kena mengena dengan orang lain. Bila dia dengar masalah-masalah tu, dia ni boleh ubat untuk mereka. Pahala kita dapat tuan-tuan. Okey? Jadi galakkan supaya bertanya soalan. Tapi soalan ni ada 3 macam tanya soalan. Satu, kerana nak belajar. Ulama kata tanya soalan ada 3 macam. Pertama, imma as-su'al imma lit-ta'lim. Apa nama? As-su'al, soalan tu ada 3 macam. Pertamanya lit-ta'allum, kerana nak belajar. Dia memang tak tahu, dia memang nak belajar. Yang kedua, soalan tu lit-ta'lim. Dia nak mengajar, tapi sekali orang dia kata kat dia, hang siapa nak mengajar? Ada authority ke nak mengajar? Ada tauliah ke? Ada apa macam lah orang dalam dunia ni. Jadi dia nak tegur, jadi susah. Jadi dia tanya soalan, bila ustaz jawab, ilmu tu sampai, orang hilang dia punya kejahilan, buat pembetulan, dapat pahala. Yang nombor 3 ni tak mau. Nama dia lil istihza. Istihza ni apa dia? Main-main. Tanya soalan macam nak main-main. Itu ada setengah-setengah orang. Dia nak tanya soalan, tapi dia nak abang kata dia lagi pandai daripada ustaz tu. Tu jam apa tu? Dia kata apa? Ustaz mengajar kan, semua kulit, isi tak ada. Kata dengan Allah yarham Tok Guru saya, Tuan Guru Haji Saleh, masa kami mengaji pondok dulu di Kedah, dia kata apa? Dia kata satu benda aja dalam dunia ni, dia mai tak ada kulit, dia keluar semata-mata isi je. Apa dia? Hari-hari tuan-tuan duk buang kan tu. Fikir tengok cari tengok benda apa. Dia keluar tu tak ada kulit, semua dia keluar isi semata-mata. Buang lah. Tak boleh pakai. Benda keluar isi saja tak ada. Durian yang kata raja buah lagi sedap, duri lagi tajam. Ini bandingan suruh kita faham. Kalau tak ada kulit kemas, macam mana isi nak boleh kemas? Orang nak bagi isi, kulit kena bagi kemas. Dia duk kira isi. Ya, isi dan kulit kena menyanyi lagu rock dulu-dulu tu apa nama? Isi dan kulit lah dia. Amboi kalutlah pula, ada isi pula. Tak apalah Tuhan bagi ilmu ke hang. Orang yang duk ada di masjid, kulit pun tak boleh lagi, duk isi apa lagi dia? Sikit-sikit lah. Takkan mengaji satu hari tu pandai semua. Betul tak? Kalau tu tak payah duk buat pondok, main duduk mengaji isyak 5 minit, tokoi jadi alim. Tak ada. Makan masa lah. Maka dalam hadis ni yang kita nak belajar pada hari ini, diriwayatkan Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqarrabu ila Allah, muka surat 103 bawah sekali. Taqarrabu ila Allah bi bu'di ahli al-ma'asi walquhum biwujuhi
biwujuhin mukfahirrah waltamisu ridallahi bisakhatihim wa taqarrabu ilallahi bittaba'udi minhum. Hadis riwayat Ibnu Syahin daripada Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mendekat dirilah sekalian kamu dengan Allah dengan pembenci pelaku maksiat. Dia suruh kita pi duduk dekat berkawan dengan orang yang tak suka pada maksiat. Jangan pi duduk berkawan dengan ahli maksiat. Jadi kita pun terdorong untuk buat maksiat. Kita kena dekat dengan ulama kata apa? Kun ma'allah, hendaklah kamu berserta dengan Allah. Fa illam takun ma'allah, kalau kamu tu tak berapa kemah lagi untuk bersama dengan Allah, fakun ma'aman ma'allah, hendaklah kamu berserta, berkawan, berduduk sekali dengan orang yang orang tu dekat dengan Allah, orang yang bersama dengan Allah. Peringkat awal sebelum kita nak bersama dengan Allah, kita dekat dengan Allah, kita dekat dulu dengan mereka-mereka yang dekat diri dengan Allah. Maka kita akan terdorong untuk mendekatkan diri pada Allah. Kadang-kadang saya jumpa member-member saya dulu, lama-lama zaman budak-budak dulu kita pun buah, jumpalah member, oh dia kata lah, hang jadi ustaz lah ni, oh dia kata, ya alhamdulillah, aku pun teringin nak pergi belajar habis semua. Dia teringin lah kan, nak buat macam mana. Jumpa member lama, kita kona pergi duduk, dulu pun buah sekali, tak tahu macam mana kan kita kona pergi duduk di pondok. Mereka kona pergi masuk hospital, sendiri punya hospital, dia panggil Dr. Chasko, sendiri Chas kan. Yang ni sudah jadi doktor, yang ni seorang jadi ustaz. Sudah jumpalah satu hari ini ustaz dengan doktor ni sembang-sembang, loh jadi doktor lah ni ya. Bagus apa semua. Dia ni kata, itulah aku dah ingat aku pun nak jadi baik, duk kira nak jadi baik, betul hang duk duduk dengan geng hang juga. Hang nak jadi baik, hang kena keluar daripada kepompong, daripada lingkungan hang punya member-member merepek ni. Hang kena pergi duduk mendekati orang yang dekat dengan Allah. Tak payah rasa malu pun. Tak ada orang akan kata hang bodoh ke. Semua manusia bodoh baru jadi pandai, jahil dulu baru jadi pandai. Kami pergi duduk mengaji di pondok, ada tok guru kata, ni hang bodoh. Dia tak kata bodoh lah. Dia kata apa? Dia galakkan kita lagi usaha daripada jahil untuk menjadi orang-orang yang lebih pandai. Maka semua orang tak reti, maka belajar. Lama kelamaan Allah buka pintu hati, Allah bagi nampak mana baik mana buruk, Allah bagi kekuatan, insya-Allah jadi orang yang baik. Maka Nabi kata, dekatlah diri kamu sekaliannya kepada orang yang membenci pelaku maksiat, orang yang tak suka kepada orang yang buat maksiat. Dan dia kata, hadapilah mereka dengan mukfahirrah. Oh dia, dengan masam lagi marah. Bagi kita tak suka, maksudnya kita tak layan orang-orang yang dia tak suka pada kebaikan. Orang ni dia tak suka pada kebaikan, bahkan dia membenci kepada kebaikan. Okey, dia membenci kepada kebaikan. Kita tak payah layan orang-orang macam ni. Hang tak minat, hang tak suka, pasal apa kita nak pergi duduk dengan orang macam tu? Takut aura buruk dia tu duk main kat kita, tarikkan supaya kita jadi benda tak elok. Saya cerita ni cerita betul ya tuan-tuan. Zaman saya remaja dulu, saya pergi mengaji pondok, tapi tak apa strong dalam ni, tak apa strong lagi. Saya balik kampung, jumpa member-member lama. Ingatkah Kok Cik pergi mengaji pondok nak balik nak dakwah balik nak ajak kawan-kawan semua, jadi aku pun dah okey nak ajak lah mereka jadi baik. Tapi kita tak tahu nilai diri kita ni, kita punya kekuatan iman tak cukup Akhirnya saya pun pergi duduk melepak dengan mereka. Mereka duduk balut sebatang, saya tak kata apa lagi. Mereka isap rokok, saya tak kata apa lagi. Lah sekali tapi sembang tak mana mereka duduk melepak apa. Lepas kita jom kita pergi minum-minum di rumah apa. Saya pun pergi duduk dengan mereka, duduk ngaji pondok lah ni, tapi cuti kan balik nak pergi dakwah. Alah saya pun duduk pasang tengok filem apa-apa. Dah dia buka filem dah. Bagus punya Tiger Show punya. Allah pi, aku main nak dakwah
hang nak dakwah aku jadi lingkup. Allah, saya pun jadi tak tahu kok mana tak tengok rugi. Melawak. Kan? Pi tengok habis semua. Aku nak ajak hampa. Kalau aku pun tengok, dok kata dalam hati, esok macam mana aku nak tarik depa ni? Tak apa, okey lah. Balik tu. Tak tahu nak buat apa ni. Tak tahu nak, budak-budak muda remaja lagi. Jadi tak tahu nak bercakap apa. Lah angkat kaki belah balik. Allah, kita punya nak tarik daripada setan jadi orang, depa nak tarik kita bagi jadi setan. Allahu akbar. Tuan-tuan, kalau rasa tak kuat, tak payah. Ada seorang member kita ni, tak payah sebut lah, dia tak ada di sini lah. Member ni bagus, duk main kuliah apa semua, duk main macam tuan-tuan, duk main dungak kitab apa semua, bagus. Dulu dia pun hantu ke, lepas tu dia dah baik apa semua, pakai jubah serban, duk main mengaji ni, bagus. Dia duk ikut saya duk buat New Year, malam Valentine's Day, saya duk dakwah di tepi-tepi laut ni semua, dia ikut. Kami ni pergi ramai-ramai, pergi duk dakwah orang couple-couple ni, dia ikut. Jadi dia ada keberanian. Pasal duk tengok saya duk cakap dengan orang couple-couple ni duk dakwah, street dakwah ni. Satu hari dia sudah pergi di rumah kawan dia di mana ke sekitar pulau apa nama? Pulau tu nama apa? Pulau Zimbabwe. Pulau tempat saya beranak tu. Dia duk pergi dakwah, dia pergi rumah member dia di satu rumah flat. Sembang-sembang dengan member dia apa ke? Tiba-tiba member ni rumah bujang. Member bilik belah sini dia pergi sembang. Member bilik sebelah bawa markah mai dalam bilik. Dia pergi duk dakwah dia tu. Apa hang ni duk bawa perempuan semua? Hang duk bawa perempuan ni semua ni tak betul ni semua apa dia duk bagi nasihat lah. Semua cantik. Dah ambil balik. Nak balik dengan apa ni? Tak apa, mai saya hantar. Dia naik kereta, dia pergi hantar. Dia pergi hantar apa? Pergi hantar kan budak perempuan tu. Tapi tengok dia buat kerja tak betul. Dia tak pandai uslub dakwah. Dia tak boleh hantar, ambil taxi pergi apa belah ambil hantar. Hang kena duduk dua-dua dengan dia. Budak perempuan ni sudah buat macam mana? Duduk dalam kereta, naik pula kereta kecil, macam kereta kancil tu. Budak perempuan ni sudah mengadu. Abang, apa kau duk merayu-rayu? Dia ni pun dalam sengak-sengak, tangan sudah habis merayap dah. Dia pun tak tahan daulat dah. Tengok budak perempuan ni, tu macam dia duk pegang-pegang. Dia pergi hantar di rumah. Budak perempuan ni telefon kat markah dia. Hantar, itu tadi yang bagus, hantar dalam kereta dia, raba aku merata dah. Malam tu juga dia pergi pagi dengan buku 5, pecah habis muka-muka mau jadi kes polis. Lepas tu dia telefon, ustaz, tolong ustaz. Hang cari penyakit. Mana boleh dakwah seorang-seorang? Tak boleh. Setan keliling pinggang. Nabi dah abang, ada satu perempuan, ada satu lelaki, ada nombor 2, nombor 3 mesti ada. Setan. Ada lelaki, ada perempuan, akan ada nombor 3. Yang tu bukan cara kita berdakwah lagu tu. Nak berdakwah kena tahu cara berdakwah. Kita buat kerja tak betul, akhirnya nampak dapat panggu dah. Ini jadi bahaya balik dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Sebab tu disuruh kita benci kepada orang ahli maksiat. Benci macam mana? Kalau dia nak mendekati, alhamdulillah. Tapi benci dengan makna perbuatan maksiat. Kita bukan benci tubuh badan dia, tuan-tuan. Kita bukan benci individu tu. Kita benci pelaku maksiat apabila dia melakukan maksiat kepada Allah. Dia masih lagi duk buat benda maksiat, kita tak suka perbuatan tu. Kita bukan kena pergi duduk tunjuk kata kita suka, tunjuk kata kita nak berkawan, nak bersekongkol dengan dia. Yang tu tak kena. Pastikan kita, walaupun kita nak duduk, tunjuk kita tak suka dengan perbuatan yang dia buat. Ini diajarkan dalam Islam. Mendekatkan diri, hendaklah kamu mendekatkan diri kamu kepada Allah dan membenci pelaku maksiat. Hadapilah mereka dengan muka mukfahirah, muka masam lagi marah. Maknanya tunjuk kata kita pun tak suka. Aku tak suka hang buat benda ni. Jadi apa siapa nampak hang macam tak suka? Dah, aku kan tak suka kat hang. Aku tak suka perangai hang duk buat macam ni. Kan? Rupanya hang tak berubah lagi. Aku main nak kawan dengan hang, nak hang berubah. Tapi aku tengok hang tak berubah. Tolonglah belajar untuk berubah. Nah, sebab kita ni umur duk makin duk berumur. Kita minta.
supaya dia tahu kata, weh ni dia tak suka, ada orang tak suka dengan aku punya perangai, aku duk buat benda-benda tak elok. Kita jangan tunjuk kata kita suka, ataupun macam kita tak kisah dia nak buat apa, biar pasal hang kubur masing-masing, nak buat apa pun, nak duduk neraka jawab sendirilah. Dah, bukan macam tu. Orang yang betul-betul sayang kat kita, orang yang sayang kita di dunia sampai ke akhirat. Kalau orang yang sayang kita hanya sampai dekat dunia, dia tak akan tegur kat kita apa yang kita akan susah nanti esok di akhirat. Dia tak akan tegur. Tiang jawab sendiri kubur masing-masing kan. Aku janji aku selamat sudah. Yang tu bukan kawan yang baik. Carilah redha Allah dengan memurkai mereka. Cari redha Allah dengan kita tunjuk kita tak suka kepada benda maksiat. Dan mendekatkanlah diri kepada Allah dengan menjauhi mereka. Habis itu orang kata, kalau kita jauh pada orang maksiat, macam mana kita nak dakwah? Dah, dia kata jauh diri, tak mau duk pi rapat sampai macam nak duduk dengan dia ya. Kalau hampi nak dakwah, habis dakwah hang balik, esok hampi hang dakwah, habis dakwah hang balik, esok hampi dakwah habis dakwah balik. Ni hang duduk dengan dia, kawan tak tegur, tak kata apa, tak buat apa tu, duduk. Kawan aku tu tak dia suruh kita berkawan sambil-sambil kita sampaikan benda-benda kebaikan. Nombor satu, kita ubah diri kita cuba buat kebaikan pada diri kita, dan kemudiannya kita ajak orang lain ke arah kebaikan. Ini satu tajuk yang cukup baik. Kadang-kadang kalau tak faham, sekali dia akan jadi silap faham tu, jadi bahaya balik. Bukan kita membenci pada tubuh badan dia, pada individu tu kita tak suka selagi mana dia duk buat perbuatan tu saja. Kalau dia berubah, dia tetap di hati kita, dia tetap kawan dan saudara kita, bahkan dia memang tetap saudara kita, cuma dia ada buat benda-benda yang tak baik. Kita jauh diri dengan dia dari sudut kalau takut kita terjebak, tapi kita perlu mendekati dia apabila kita ada kekuatan. Kalau tak ada kekuatan, jangan pi. Magnet dia dahsyat, dia ditarik kita melekat, jam kita, jangan pi lagi. Kalau nak pi, bawa orang yang magnet iman dia kuat. Kalau rasa magnet iman tak kuat, jangan pi lagi, kita pun dia ditarik sekali. Yang ni jadi bahaya Ada orang kadang-kadang dia nak dakwah, dia pi sorang-sorang, long ranger, pi masuk pusat pelacuran lah apa semua. Allahu Akbar. Saya sampai hari ni tak dapat lagi tuan-tuan, teringin sangat saya nak pergi masuk Chula Street lah apa bala semua pusat-pusat pelacuran. Saya tak ada kuasa lagi, tak boleh. Asal kalau boleh satu hari saya pergi semua pelacur-pelacur duduk di depan, bagi sikit brainwash, cerita tentang iman ke apa ke, buat sentuhan kalbu ke. Tapi tak ada yang menyokong saya punya tak ada. Teringin panggil ni buah-buah ada merepek pergi masuk night club ke apa dapat kebenaran daripada pihak berkuasa. Atau macam yang kad mai banyak, sempoi punya kad dia. Saya penguat kuasa apa ke. Tapi tak boleh, kena pergi kerja. Saya tak mau itu, kita nak sukarela. Tak ada, pergi masuk mana-mana night club, bar mana-mana masuk. Okey, berhenti semua orang. Dengar sini aku nak ceramah. 10 minit. Ni duk ceramah di masjid dia. Hak orang nak jadi baik. Tak langsung tak mau jadi baik. Kita pergi cari tengok kot-kot boleh tembak sikit kebaikan pada diri dia. Ada kebaikan dalam diri dia. Tapi orang tu kalau pergi seorang-seorang tak boleh. Dia kena pergi dengan kekuasaan. Dia kena pergi dengan ramai-ramai. Bila pergi macam ni, dia mau tak mau dia kena dengar. Mana tahu kot-kot dia dengar, tapi cita-cita tak kesampaian lagi. Belum sampai lagi. InsyaAllah doa satu hari kot ada kekuatan kita boleh masuk ke tempat-tempat yang macam ni. Tapi itulah, kadang-kadang bila mai di setengah-setengah tempat, orang akan kata apa? Oh, yang ni mengganggu privasi manusia. Human human right. Yang ni mengganggu hak asasi manusia. Jam lah gitu. Nak dakwah pun nak kena jaga hak asasi manusia, tak apa payah. Ini dunia yang buat law, buat undang-undang macam tu. Islam kata tak. Tapi insya-Allah kita doa satu hari nanti negara kita akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang cintakan agama. Ketika tu dakwah dapat lebih meluas, akan terhapusnya maksiat. Seperti mana janji dalam hadis, apabila keluarnya Imam Mahdi, apabila keluarnya Nabi Isa, habis
akan aman dunia ini setelah Dajjal apa semua dibunuh oleh Nabi Isa. Ketika itu dunia akan aman dan tidak ada manusia yang melakukan maksiat menurut satu riwayat selama 40 tahun. Tapi nak tunggu zaman tu tak main-main lagi pun. Betul tak? Kita pun tunggu. Mungkin belum lagi sampai masa dia. Kita punya kerja kita membina iman, amal, ilmu, amal, iman. Ilmu, ingat formula 5 jari selalu saya sebut. Ilmu, kesedaran dan keinsafan, kemudian amal, kemudian iman, kemudian menghasilkan takwa. Yang ni formula ni jangan lupa. Yang ni kena pegang kejap. Kan, esok sampai masa dia apabila ada je peluang-peluang. Setakat ni kita gunakan saja ruang-ruang yang ada melalui Facebook, melalui video-video ringkas yang dalam Facebook, dalam Instagram, dalam Telegram, dalam WhatsApp, dalam apa dan sebagainya. Sebarkan saja kebaikan demi kebaikan. Mudah-mudahan hidayah adalah milik Allah, kita hanya menyampaikan sahaja. Sekadar tu saja kita punya tazkirah pada petang ni. Minta maaf Zam-Zam tak ada sampai, mungkin dia pergi ambil di Mekah baru sampai. Jadi tak apa, tak ada petang ni, insya-Allah petang esok insya-Allah. Jadi nak buat macam mana, tak ada rezeki untuk petang ni kan, dia kata jam ke apa ke mana, kata Allahu alam, tak apalah kan. Ada buah kurma ni, silakan ambil di depan buah kurma seorang satu insya-Allah. Doakan pada orang yang bagi buah kurma ni panjang umur, murah rezeki, Allah bagi sihat tubuh badan, tambah iman insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.